Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang sedang mengikuti sesi live kita. Hari ini kita bersama dengan Datuk Daud Bakar yang merupakan Presiden UIAM yang saya kenali semenjak saya belajar lagi, Datuk. Masa saya terlibat dengan Persatuan Pelajar dan juga Majlis Pergaulan Pelajar satu ketika dulu lah. Okey, alhamdulillah. Okey, Datuk. Hari ini kita nak berbincang tentang apa yang kita katakan sebagai menghargai Al-As. Maka Betul. sedikit sebanyak kita nak cuba melihat bagaimana Suratul As itu memberikan panduan kepada kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, kata beliau, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lakafathum." Maksudnya kalau manusia merenungkan surah ini, maka cukuplah bagi mereka. Maka apa yang menariknya tentang perbincangan kita pada hari ini, kita nak cuba kaitkan antara Suratul As dan juga bagaimana situasi yang kita sedang alami pada hari ini. Okey, sebab itu saya nak mulakan perbincangan kita dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Tafsir Juz' Amma. Beliau menyebutkan suatu ketika dahulu adat orang Arab ni suka berkumpul melepak pada waktu asar. Kan? Yeah. Dan bila melepak, berkumpul, mereka selalu cerita tentang harta yang mereka miliki. Kemudian ada juga yang cuba untuk merendah-rendahkan orang lain sehingga mencetuskan pergaduhan. Sehingga ada yang mengutuk waktu asar sebab apa? Bila masuk je waktu asar ni, ada orang kutuk, berlaku pergaduhan dan sebagainya. Okey? Yeah. Jika dilihat apa yang berlaku pada ketika itu, pada zaman ketika itu, dan apa yang berlaku pada masa kini, kita lihat di social media sebagai contohnya. Okey, orang mengutuk, menghina di social media ni bukan sekadar waktu asar, tapi sentiasa berlaku situasi ini. Jadi apa pandangan Datuk untuk kita menghargai Al-Asr ini supaya kita dapat menjauhi perkara-perkara ini? Silakan, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Azro dan juga penonton-penonton yang bersama kami pada pagi ini. Terima kasih atas undangan yang cukup berharga dalam masa kita yang agak lapang dan luang yang ada untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik dalam masa yang ada. Sebelum itu saya ingin sebut sikit bahawa kita dalam konteks Al-Quran ini titik tolak untuk kita memahami Al-Quran itu bermula dari segi minda yang betul, iaitu Al-Quran ini diturunkan untuk bagaimana kehidupan di dunia, bukan di akhirat. Akhirat adalah satu perkara yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya protokolnya, SOP-nya, sistemnya, segala telah diuruskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan lagi khalifah kepada Allah, kita bukan pengganti, tapi kita tetamu kepada Allah di hari akhirat nanti. Bila berlakunya akhirat, qiyamah, jadi kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang terancang, kehidupan yang boleh kita merencana, pembinaan sekolah, universiti, perubatan, ekonomi, sosial, apa sahaja namakan. Tapi sebab itu Quran diturunkan, dan untuk kita bertadabbur Al-Quran, fokus yang pertama adalah melihat Al-Quran sebagai kitab hudan untuk membina kehidupan di dunia, untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam konteks itu, apa sahaja ayat Quran yang melintas di hadapan kita, kita tangkap ayat tersebut dalam konteks untuk membina kehidupan di dunia, bukannya di akhirat. Akhirat tempat pembalasan semata-mata. Dalam konteks ini, ada ayat tentang harta, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang serangga, tentang binatang, tentang angkasa lepas, tentang ibu bapa, tentang kejiranan, keadilan, ilmuwan, sains dan teknologi, dan juga masa sendiri adalah tentang bagaimana kita menguruskan masa itu untuk menjadikan ia satu equity, satu modal yang besar dalam kehidupan kita. Jadi orang yang tidak pandai menggunakan masa, sama ada masa asar ke, masa maghrib ke, tengah malam ke, keyboard warrior dia panggil kan, pejuang-pejuang keyboard ini, ada yang dibayar, yang tak dibayar, kecenderungan hati mereka, itu merupakan satu profession baru, profession bagaimana mereka menjadikan teknologi yang mudah ini untuk menyerang, untuk melakukan fitnah, untuk membesar-besarkan fakta. Mungkin ada faktanya dalam 20% dikembangkan jadi 300%. Jadi ini merupakan sifat yang
manusia suka kepada perkara yang boleh menimbulkan keresahan, boleh menimbulkan apa sahaja, dan dalam konteks tersebut sifat kita untuk tidak menggunakan masa dengan baik sifat yang bukan berlaku sepanjang masa tertentu. Dia merupakan perwatakan kita. Dan saya sebutkan dalam buku saya sendiri, 25 jam sehari, saya ada 25 jam sehari. Kita tak boleh, terima kasih Dr. Azrul, kita tidak boleh uruskan masa. Mustahil kita uruskan masa. Masa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bergerak, tidak boleh berhenti, tidak boleh perlahan walaupun sedikit. Yang dimaksudkan dengan masa pengurusan diri sendiri. Itulah maksud pengurusan masa yang dalam konteks wal asri ini Allah sebutkan 4 vertikal. 4 vertikal ini adalah vertikal untuk 2 untuk peribadi, 2 untuk negara. Jadi 2 yang pertama tu untuk melahirkan peribadi-peribadi yang baik, citizen yang baik, warga yang baik, iaitu beriman dengan beramal soleh. Yang 2 lagi ada untuk pembinaan masyarakat dan negara. Istilah check and balance, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Negara juga perlu ada komitmen, ada perseverance untuk melalui kehidupan yang sukar. Perkataan wa tawassaw itulah maksud negara, bukan lagi maksud saya, Dr. Azrul sebagainya. Wa tawassaw adalah kolektif, iaitu mesti membina satu sama lain. Bagi saya, tafsiran saya, itu adalah pembinaan institusi masyarakat dan juga negara. Okey, maksudnya Datuk, menariknya surah Al-Asr ni, Datuk menyebutkan bahawa ia bukan sekadar surah yang bercerita tentang peribadi kita, membina peribadi kita, tetapi sebenarnya ia juga bagaimana untuk kita membina masyarakat dan juga membina negara. Maka ia merupakan satu usaha yang kolektif, bukannya usaha individu sahaja. Maka tawasau itu adalah berbentuk 2 hala. Tegur menegur di antara satu sama lain. Kita memerlukan masyarakat untuk kita mengatasi masalah yang sedang kita hadapi ini. Baik, menarik Datuk. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkenaan topik kita Datuk, sedikit kita nak selingan Datuk Datuk antara orang yang saya follow sebab saya tengok walaupun busy, sibuk dengan kerja dan sebagainya, tapi Datuk mampu untuk menulis banyak buku Datuk. Jadi boleh tak bagi tips kepada orang yang menonton pada hari ini, moga-moga dengan dalam tempoh PKP ni kita boleh menulis mungkin satu buku ataupun beberapa artikel, jadi boleh bagi tips Datuk dalam tempoh kesibukan tu. Saya punya tip mudah saja Dr. Azrul, mungkin berguna untuk semua orang lah. Kita manusia letih kan, kita letih, kita tired, kita jemu, kita boring, apalah kita semua nama tu, kita rasa tak best, tak seronok hidup. Jadi kita perlukan hiburan. Kita perlukan satu benda yang memberi hiburkan kita. Dan hiburan itu berbagai-bagai. Ada yang suka sport. Saya suka main sport. Suka main futsal, badminton, macam-macam lah, sebutlah. Saya suka juga berjalan kaki waktu pagi untuk memberikan hiburan. Tetapi hiburan saya yang paling menarik adalah menulis. Bila mana kita menulis, dia boleh meleraikan kita punya keletihan, kita punya kebosanan, kita punya apa sahaja yang kita alami. Sebab bila kita menulis, kita berfikir, kita cuba relatekan kita dengan Allah, dengan environment, dengan manusia. Bagi saya, walaupun saya letih, memanglah saya travel jauh 5-6 jam, 10 jam, 12 jam, sampai di airport, sampai di hotel, saya tak tidur. Masa awal lagi, saya buka buku, baca ke. Saya lebih suka menulis daripada membaca sebenarnya. Bila menulis, dia akan memberikan satu ataupun hormon. Kita perlukan hormon excitement, hormon keturujaan. Jadi dalam hidup ni, kalau kita dalam praktik buku roh ni, kalau tidak ada hormon keturujaan untuk memasak, untuk menjaga kebun kita, untuk menjaga rumah kita, untuk meningkatkan ilmu kita, untuk pastikan kita sihat, kita buat cycling dalam rumah setiap hari, turunkan berat badan kita, ia tidak akan berubah. Kena ada hormon keturujaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, carilah sendiri hormon yang boleh memberikan kita, bila kita bangun pagi tu, kita fikir nak tulis, jadi ada hormon. Kita nak tidur lewat malam sikit, nak tulis, nak siapkan satu chapter, nak siapkan satu cerita yang menarik yang belum habis malam. Jadi hormon itulah yang menjadikan kita sentiasa produktif. Dan sebagai tip lagi yang dalam sikit, sebelum kita tidur tu, habiskan kerja kita dengan satu perkara yang belum selesai lagi. Sebab kita akan jadikan perkara yang belum selesai itu satu motivasi untuk besok. Kita dah ada kerja yang ready made. Kita tahu dah besok pagi bangun, ada masa, aku nak tibai balik isu ni. Aku nak puluhan balik sebab
masih lagi assignment tu berterusan. Jadi assignment tu kena secara mutawasilun, dalam bahasa Arab himmah mutawasilah, satu ketinggian diri yang mutawasilah, yang continuous untuk menjadikan kita productive all the time. Itulah sikit tip yang boleh saya kongsi dengan Dr. Azrul ya. Mungkin saya boleh simpulkan Dato'. First kita kena ada target apa yang kita nak capai. Yang kedua kena ada passion untuk menuju kepada target tu. Kalau tak ada passion mungkin agak sukarlah. Kalau letih, letih ni biasanya kita dah tak layan nak menulis. Sebab menulis ni memerlukan kita fikir. Tapi cara Datuk melihat yalah, bila letih tu untuk menghilangkan keletihan tu dengan menulis. Maka ini benda yang kami sepatutnya belajarlah, cara untuk menjadi Muslim yang produktif ketika waktu letih dan juga waktu yang kita ada lah. Ya, kebanyakan orang waktu letih, waktu yang paling tidak produktif. Dia akan tengok TV misalnya, dia akan buang masa, dia akan mengeluh, dia akan macam-macam lah. Dia akan mengeluh sampailah peringkat yang kill the time, dia akan bunuh masa. Tapi kalau kita dapat convertkan masa tersebut jadi produktif, dan bagi saya passion tu penting. Tapi passion tak cukup. Passion is not good enough. Kena ada satu elemen keterujaan, iaitu kita ada fiqh baru. Fiqh macam mana nak jadikan kita teruja dengan ilmu iman. Itu benda baru. Sebab kita melihat psikologi manusia, budak-budak pergi sekolah sebab teruja. Jadi kita pun kena ada keterujaan. Jadi itulah saya rasakan kita belum develop lagi di kalangan masyarakat Muslim. Bagaimana kita boleh mewujudkan satu fiqh baru, memberikan keterujaan untuk belajar, untuk meneliti, menekuni dan juga berjaya dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih Datuk. Jadi motivasi kepada saya Datuk untuk menulis insya-Allah 1 ataupun 2 buku lah semasa tempoh PKP ni. Datuk sedikit Datuk. InsyaAllah tu pembulaan Datuk. Sedikit Datuk tentang saya ada 25 jam sehari. Mungkin Datuk boleh kupas sikit kenapa 25 jam bukan 24 jam? Ini ada satu dalam bahasa Arab dipanggil kinayah ataupun metafor lah, bahawa masa itu tidak terhad pada 24 jam. Dia akan berubah anjal lebih daripada 24 jam kalau kita pandai menguruskan masa. Contohnya masa PKP ini atau MCO ini, dulu kita bawa kereta kan, kita kerja Kuala Lumpur ni pagi dah keluar bawa kereta, pergi pejabat 1 jam, betul tak? Balik pejabat 1 jam, makan di kedai-kedai makan mungkin 1 jam, 2 jam. So kita ada 4 jam telah terjimat bila mana kita berada di rumah. Adakah itu tidak menandakan kita ada lebih dari 24 jam? Surely. Ya, berbanding dengan masa sebelum PKP ataupun MCO. Jadi secara logiknya masa itu dapat dikembang-kembangkan. Dan saya banyak menulis banyak tips bagaimana kita boleh kembangkan idea tersebut. Jadi kalau mungkin Dr. Azrul dah baca buku saya, kalau yang belum baca cepat-cepat kerana saya tengah buat revision buku tersebut. Bukan lagi 25 jam, 30 jam sehari. Dah bertambah. Jadi menunjukkan bahawa dalam satu masa, satu unit, 1 jam yang kita ada, kalau kita pandai menguruskan diri kita, bukan masa, kita boleh buat 2-3 kerja. Orang lain hanya 1 kerja, 1 assignment, 1 cara pemikiran. Kita ada pelbagai cara pemikiran. Kita boleh preloadkan, kita masukkan benda yang kita nak buat 1 hari itu, masukkan dalam pemikiran tersebut. Berbagai-bagai kita masukkan, kita prosok habis, masukkan habis-habis. Kemudian kita analisa waktu kita naik basikal, cycling rumah kita proses. Waktu kita makan, kita proses. Waktu kita ada masa lapang sikit, kita proses. Menunjukkan kita telah menjadikan 1 jam itu untuk 3 kerja. Kalau dalam konteks matematik, dia boleh menjadi 2 jam tambahan. Kerana kita sudah pandai melakukan pelbagai kerja dalam masa yang sama. Itu contoh yang paling basic. Dan semua orang berjaya. Kita tengok, kita baca buku-buku biografi ya. Contohnya lah Bill Gates, Steve Jobs, menarik. Dan semalam saya start baca buku Asy-Syifa fi bitahqiqi Huquqil al-Mustafa, satu kitab biografi Nabi Muhammad yang paling komprehensif pada kurun ke-6 Hijriah oleh Al-Qadhi Iyad, seorang ulama di Andalusia. Kita melihat sejarah Nabi itu memang ada multitasking. Nama Nabi itu satu masa tu dia fikir macam-macam. Fikir macam-macam itulah yang akan menjadikan masa kita berkembang. Jadi kalau kita fikir satu perkara satu masa, kita nak buat kerja ini, nak membaca chapter ini atau nak tulis bab ini, tak fikir benda lain, kita hanya orang biasa saja. Masa kita hanya
24 jam sehari. Datuk mungkin boleh bagi contoh sikit Datuk. Dalam sehari apa yang Datuk buat? Kalau boleh bagi contoh kepada pendengar kita, at least kita ada gambaran macam mana cara kita nak bertindak. Okey. Saya mulakan sebelum tidur. Sebelum tidur saya akan buat kerja tertentu. Bukan setakat nak buat kerja. Kerja tu boleh dilakukan bila masa. Saya mencari ilham sebelum tidur kerana bila bangun tidur saya dah tahu kerja sepanjang hari. Apa yang perlu dibuat berdasarkan ilham yang teruja sebelum tidur. Jadi bila bangun pagi bukan mencari idea nak buat apa hari ni. Sedia dah ada apa. Dah plan sebelumnya lah. Dah plan dah ada dah. Kemudian bangun, solat, mungkin kalau mengantuk tidur sekejap, doesn't matter. Kemudian sukan, kemudian makan. Makan pun tak perlu lama-lama, tak perlu banyak, simple-simple sahaja. Tak perlu kita mengambil satu pendekatan yang I have to enjoy the food. Enjoy the food dari segi quality, bukan dari segi quantity. Kemudian saya ada live setiap hari pukul 11 pagi. Kemudian saya ada masa daripada pukul 12 sampai pukul Zuhur waktu tengah hari untuk membuat penulisan, pembacaan. Kalau saya jemu menulis, saya membaca novel untuk menyerap idea-idea baru. Saya membaca buku management. Kemudian Zuhur, dan lepas Zuhur masa yang cukup subur zaman MCU ni untuk 2 jam solid untuk sebelum asar untuk menulis. Kemudian waktu petang saya akan dengan keluarga makan-makan petang sebagainya, kemudian exercise dalam rumah dan juga jalan di luar rumah. Dan masa yang sama saya juga menyediakan bahan-bahan untuk live waktu malam pukul 9.30 untuk tetamu luar negara. Jadi waktu malam saya berehat sekejap sahaja sebelum tidur. Saya akan mulakan balik usaha minda saya untuk menyediakan pada besok hari. Jadi dengan yang sedemikian kita sentiasa teruja, dan masa itu to be honest with you, tak cukup masa. To be honest, MCO ni rasa kenapa masa cepat sangat? Dah 31 hari kan, 32 hari. Dan kan kita punya productivity tu tak ke mana. Jadi kebetulan saya kurang sihat musim MCO ini, tapi saya gunakan masa ini untuk mengubati penyakit saya yang lama-lama sakit sana sini, gigi saya kurang baik. Saya pastikan semua tampal, buat implant, settlekan. Sebab masa ni masa yang lapang, pergi jumpa dentist, pergi saya punya sakit macam-macam lah, sakit makin berumur ni, settlekan waktu MCO ini, kerana inilah masa untuk kita mengubati kelemahan-kelemahan fizikal kita dan sebagainya. Di samping kita membuat idea baru. Saya start baca buku novel, dah baca 4-5 buku novel dalam masa jegah ini, dah idea baru. Jadi perwatakan baru, melihat kesastraan bahasa Malaysia yang cantik, yang dalam, yang lunak. Bahasa Malaysia bahasa yang cukup kuat, yang saya tidak sedari selama ini. Bila baca buku novel, ya Allah, hebatnya kekuatan bahasa Malaysia dalam menyampaikan bahasa ilmu, even bahasa saintifik, bahasa thriller, bahasa seram, bahasa futurist, bahasa fiction dan sebagainya. Jadi this is the time yang saya lalui. Mungkin tak perfect, tapi saya rasa enjoy. Bukan kita nak buat kerja banyak, kita ada quality kerja. Itu yang kita nak dapatkan. Betul, kalau boleh kongsikan novel yang Datuk baca. Saya baca buku ni depan saya ni ialah Tun Biru, iaitu yang difilmkan Ramli Awang Mursyid. Ya, saya banyak baca buku beliau, dan juga anak-anak muda yang lain seperti Temi Abdullah, pelukis jalanan, dan sudah membaca buku Syahnun Ahmad, kesastraan yang lebih dalamnya, dan juga berbagai-bagai genre penulisan bahasa Melayu. Saya tak baca mungkin semuanya sekali, cuma mengambil gist dan juga idea untuk cara penularan. Saya bercita-cita untuk tulis satu novel. Okey, menarik. Walaupun masih tadika. Tapi saya tengok buku-buku Datuk pun, contoh macam Pulun, kemudian Anak Desa ke Pesada Antarabangsa, sebenarnya cara penulisan lebih sifat naratif, bercerita sebenarnya. Konsep seperti novel juga sebenarnya. Ada penyataan. Betul, tapi dalam buku tersebut tidak ada perkara yang berbentuk tension. Sebab novel ni kena ada benda yang berbentuk tension, dan tension itu berulang-ulang kali sehingga sampai kepada penjudah yang baik. Jadi nak create the series of tension tu memerlukan sikit ilham dan idea, dan kita nak cerita berdasarkan satu
emosi yang berubah daripada masa ke semasa. Buku yang saya sebut, yang doktor sebut tadi, buku yang narratif biasa, secara dipanggil secara biasa, tidak ada dia punya naik turun jiwa kita yang berdebar-debar. Novel kena ada jiwa yang berdebar-debar, itu yang susah. Kena ada climax, ya. Dia macam movie lah. Ya, ada movie, ya, exactly. Dia ada punya message yang perlu disampaikan secara konsisten daripada chapter pertama sampai habis. Apakah message kemanusiaan, seram, cinta, agama, ketuhanan. So this is the yang benda baru yang saya nak kena belajar sepanjang musim, Okay. Penonton-penonton semua, kita doakan semoga Datuk Waqar berjaya untuk menulis sebuah novel, dan kita akan tunggu nanti, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, baik Datuk, kita masuk kembali kepada perbincangan kita tentang Surah Al-Asr ni. Ibn Al-Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim menyebutkan bahawa surah Al-Asr ni perlu dilihat dalam dimensi yang berbeza. Ketika mana surah Al-Asr berbicara tentang orang-orang yang rugi, beliau membawa kita untuk melihat surah Al-Asr, orang yang rugi itu dalam konteks orang yang untung. Okay, so kata beliau, orang yang untung adalah orang yang menasihati dirinya tentang iman dan juga amalan soleh, menasihati orang lain dengan kebenaran, dengan mengajar dan membimbing mereka, bukan sekadar beritahu kebenaran, tetapi mengajar dan membimbing mereka. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Datuk, bagaimana untuk kita mengubah tempoh PKP yang ada, sebab ada antara kita yang melihat tempoh PKP ini satu yang membosankan. So now kita nak ubah tempoh ini untuk mencapai perkara-perkara yang positif. Kalau kita tak boleh ubah diri kita, maksudnya kalau kita tak boleh membuat sesuatu, at least ada something yang boleh memberikan manfaat kepada sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Silakan Tok. Ya, tempoh PKP ni tempoh yang membosankan sebab kita manusia dijadikan oleh Allah sebagai insanu madaniyyun bitaba'. Kita ada fitrah kita kena bermasyarakat, kita kena berjumpa, bertemu, bersilaturahim dan sebagainya. Tapi bila mana kita dikurung, itu bukan sifat manusia, itu sifat yang bukan manusia. Jadi memanglah ini proses yang kena lalui, tetapi kita harap tidak selama-lamanya, kerana proses kemanusiaan yang proses kita berkomunikasi, kita berjumpa, kita berinteraksi. Jadi dalam masa ini kita anggap sebagai tempoh sementara. Jadi dalam pemikiran kita bukan selama-lamanya. Tempoh sementara ini tempoh macam kita pergi belajar lah ke universiti 4 tahun contohnya. Atau kita ada kursus diploma 6 bulan. Kita ada kursus intensif untuk naik pangkat seminggu ke 2 minggu dipanggil kursus untuk prestasi peningkatan pangkat. Jadi anggaplah tempoh sebulan atau 2 bulan ini tempoh yang merupakan tempoh yang diberikan peluang yang kita tidak ada sebelum ini untuk membaiki diri kita. Okay? Kesihatan, fizikal, keluarga, cara fikir, apa yang kita nak buat, tak buat, ini yang pertama. Okay, memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita. Yang keduanya, cuba mengenal diri kita, kekuatan yang baru dalam diri kita. Kita manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sahaja. Ada kekuatan minda, kekuatan fizikal to some extent. Jadi tempoh ini kita lihat how far I can push myself. Kita push ourselves. Kita bekerja berapa jam satu hari. Kalau kita berwuduk, boleh tak satu hari kita berwuduk contohnya. Jadi di rumah mudah dan selesa. Jadi kita push ourselves to the limit. Yang kita tidak boleh buat di luar daripada musim ini. Yang ketiganya, pertama, memperbaiki kelemahan. Yang kedua, meningkatkan diri kita. Yang ketiga adalah mencari perwatakan baru. Kita kena mencari perwatakan baru kita yang kita rasa tak cukup dengan perwatakan yang lama. Dr. Azrul pun ada kepakaran, ada ilmu yang tertentu, tapi mungkin tak cukup. Mungkin perlukan satu skill baru, satu bahasa baru, satu cara fikir baru, cara penampilan baru dan sebagainya. Jadi kalau kita gabungkan semua ini, pekerja-pekerja misalnya, mereka nak jadi lebih dekat, masa ini mereka ada online, ada kursus online sekarang Harvard free of charge. Dia bagi kita tawaran, ada 100 lebih program yang kita daftarkan, ada pilihan nak bayar ke untuk dapat sertifikat, atau kita nak belajar dipanggil listener ataupun yang kita pendengar sahaja. Setiap hari ada 2-3 jam. Jadi inilah masa untuk kita
siap masa kita pukul 8 kita ikut program Harvard contohnya lah kan. Pukul 10 ikut program Dr. Azrul. Pukul 11 pagi sesi Dr. Daud tentang kewangan Islam contohnya. Jadi satu hari 5-6 jam tu penuh. Bukan nak belajar semuanya, mustahil. Nak ubah cara fikir kita. Saya tidak menekankan ilmu. Ilmu tidak habis sampai bila-bila. Saya tekankan cara pemikiran. Sebab cara pemikiran lah yang akan mengubah satu bangsa, satu negara, satu masyarakat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tafsirkan sebagai cara fikir. Okey, menarik. Okey, ubah cara berfikir. Ya, itu antara benda yang saya rasa penting untuk kita lihat, sebab cara berfikir nak ubah bukannya senang. So kena ada latihan tertentu untuk kita mengubah cara kita berfikir, sebab kita biasa dengan comfort zone tu dah biasa buat macam tu. Bila nak ubah something yang agak sukar, itu memerlukan kita ketahanan, bukan sekadar ketahanan luaran fizikal, tapi ketahanan dalaman itu yang akan melonjakkan untuk kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Baik Datuk, saya nak kaitkan juga dengan bab 8 di dalam buku ini Datuk, tentang cara memulakan hari esok yang lebih baik. Okey, so Datuk mengatakan bahawa kita perlu datangkan masa tambahan. Okey, tapi bagaimana dalam tempoh PKP ni? Sebenarnya banyak masanya, tetapi kita masih tidak belajar ilmu baru, masih tidak belajar kemahiran baru, masih tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana kita mengubah apa yang kita sedang fikirkan sekarang ni Datuk? Sebab kita sekarang dah masuk 30 hari lebih, tapi kita masih ada ruang lagi sebenarnya. So macam mana kita nak memulakan hari esok yang lebih baik itu? Inilah pemula yang sukar, kerana saya pun dulu bekerja di universiti, sibuk sana sini, tapi saya tidak berubah banyak. Saya tidak banyak berubah. Saya hanya melakukan perkara rutin dalam hidup saya, mengajar assignment, supervise the thesis of the student, membuat perbincangan kertas kerja dan menjadi penasihat syariah di peringkat negara dan juga di antarabangsa. Tapi saya tidak mencuba skill baru. Saya tidak mencuba skill kesukanan saya, skill penulisan saya, ucapan saya, pertuturan saya dan sebagainya. Jadi itu merupakan rezeki masing-masing. Tapi saya terdetik di hati pada 2015 untuk mengubah skill baru. Saya telah membeli buku-buku yang saya tidak baca sebelum ini. Saya hanya baca buku berat, Ar-Risalah, Minhaj, akademik yang dalam betul sebab bidang pengajaran saya kan. Tapi bila saya mula membeli buku Nelson Mandela, baik itu. Inilah pemula yang sukar, kerana saya pun dulu bekerja di universiti, sibuk sana sini, tapi saya tidak berubah banyak. Saya tidak banyak berubah. Saya hanya melakukan perkara rutin dalam hidup saya, mengajar assignment, supervise the thesis of the student, membuat perbincangan kertas kerja dan menjadi penasihat syariah di peringkat negara dan juga di antarabangsa. Tapi saya tidak mencuba skill baru. Saya tidak mencuba skill kesukanan saya, skill penulisan saya, ucapan saya, pertuturan saya dan sebagainya. Jadi itu merupakan rezeki masing-masing. Tapi saya terdetik di hati pada 2015 untuk mengubah skill baru. Saya telah membeli buku-buku yang saya tidak baca sebelum ini. Saya hanya baca buku berat, Ar-Risalah, Minhaj, akademik yang dalam betul sebab bidang pengajaran saya kan. Tapi bila saya mula membeli buku Nelson Mandela, Long Walk for Freedom, saya membaca buku Sir Richard Branson tentang pengumuman beliau menubuhkan Virgin Airlines. Saya baca buku Alan Musk contohnya. Jadi kesemua ini tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian, akan mengubah cara kita. Jadi untuk mengubah ni perkara yang paling sukar. Saya tak salahkan dalam bahasa lain, bainal qausain dalam bracket, mereka yang tidak berubah kerana mereka kurang inspirasi, mereka kurang motivasi. Jadi nak dapatkan motivasi inilah yang kita yang ada sikit motivasi, yang ada sikit kekuatan untuk memberikan sentuhan hati dan juga jiwa, kita kena fokus kepada bukan ilmu, Dr. Azrul, kita nak fokuskan motivasi kepada anak-anak muda kita, kepada remaja kita yang ada kat rumah,
kepada pekerja kilang kita, kepada pekerja SME kita, bagaimana mereka perlu ada motivasi. Sebab kalau kita kata you have to wake up early and you have to do this, they will not, dia tidak akan mendengar cakap sedemikian. Tapi kita kena ketupkan hati mereka. Sebab tu saya selalu keluarkan saya punya motivation, saya punya whatever setiap hari. Saya tahu mungkin yang baca tak ramai pun, tapi ada 2-3 orang yang baca yang boleh share pada kawan mereka, mungkin boleh mengetuk hati mereka. Jadi proses ini proses yang berterusan. Agama kita diturunkan sebagai Bashira wa Nadhira. Even Nazir pun ada motivasi. Kita memberikan berita takut, itu juga motivasi supaya jangan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep ini Bashir wala tunafir. Dan Bashir wala tunafir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz dihantar ke Yaman sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah saya rasa dalam masyarakat kita kena kembali balik kepada satu skema baru, bagaimana kita meletakkan motivasi. Cukup-cukuplah dengan kita duk mencaci, mencela, menghukum macam-macam dalam masyarakat. Dia tidak membina, malah akan menjadikan orang lari daripada agama. Orang muda tak suka dengan agama sebab tidak ada nilai tambah. Tapi kalau kita bercakap perkara yang baik, saya tidak bersetuju dengan Dr. Azrul dengan banyak perkara. Tak apa. Kita bersenyum, kita boleh bersembang-sembang, tapi jangan kita mencaci. Dia tu keluaran PhD Barat, dia sekular, ulama sekular. Contohnya lah kan, dia tu hebat, belajar syarat tapi belajar dengan orientalis. Jadi kita timbulkan idea-idea yang tak begitu relevan dalam masyarakat. Jadi kembalikan kepada ilmu motivasi di sekolah misalnya, di universiti misalnya. First day masuk kelas, jangan cakap tentang ilmu. Jangan cakap kita ada 14 minggu, pada minggu ke-8 ada exam. Jadi budak-budak dah pening. Jam tu. Jadi kita masuk, saya sebagai abang dan juga your father. Nampak bahasa kita. I'm your big brother, I'm your father, you are my son, you are my daughter. I'm here to be with you. Kita akan duduk sekali satu pasukan untuk menjayakan misi kita sebagai satu pasukan dalam kelas ini. Jadi motivasi itu from first day lagi. Bila saya mengajar dalam kelas di UIA, saya mulakan dengan motivasi. Saya kenal nama mereka, panggil by name dan tahu asal-usul mereka, kampung mana, dan tahu dari segi income bracket, dia punya pendapatan sisi rumah. Saya tahu kemiskinan mereka, mungkin ada mereka kerja part time dan sebagainya. So we create that environment. Itulah yang mungkin tak ada masuk kelas. Kita dulu zaman belajar dulu sekolah rendah, cikgu kita first day motivasi ya. Dia cakap tentang motivasi ya. Dia kata, masih ingat cikgu kita dulu, dia kata kamu semua dapat peluang belajar. Dia kata peluang ni cukup baik kerana ramai orang tak boleh belajar. Sebab mak mereka minta kerja di kedai, jaga bendang, jaga sawah. Kamu ada terpilih di kalangan yang terpilih. Bahasa kita tu menarik kan. Darjah 1, sekolah kampung. Kamu ada terpilih di antara yang terpilih. Kita rasa buku ini tunjuk depan kita adalah kunci kepada kejayaan. Kunci kepada macam-macam. Jadi kita rasa seronok. Dia tak ajak lagi benda-benda yang spesifik. Jadi saya rasa dengan izin dalam masyarakat kita kena banyakkan dos motivasi dan inspirasi. Itulah pendekatan yang saya rasa masih lemah. Sebab itu masyarakat tidak berubah. Kita harap masyarakat berubah sebab mereka belum ada lagi motivasi dan inspirasi yang sepatutnya. Sama ada da'watul bil hal, kita motivasi secara bekerja sekali dalam satu NGO, kita menggerakkan, ataupun kita secara berterusan, bertubi-tubi memberikan makna-makna message, insights yang inspiring, yang memberikan motivasi. Mudah-mudahan jiwa mereka terketuk. Itulah saya rasa agak sedikit masalah dalam masyarakat. Even dalam PKP ini pun kita cubalah, tapi tak semua orang yang boleh mengambil cabaran. Tak apa, sabar. Kita teruskan usaha kita macam program hari ini dan minta penonton yang melihat sharekan, hantarkan seramai mungkin kepada Pak Lang, Pak Ngah, adik sepupu, Pak Menakan di kampung-kampung, biar mereka melihat dan juga mereka dapat sikit inspirasi. Pastinya kalau situ ada ilmu Allah, ada hikmah Allah, ada juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Okey, baik Datuk, terima kasih Datuk. Datuk, dalam Syariah Mind kan, Minda Syariah, saya membaca buku tu dan saya melihat Datuk cuba untuk membumikan syariah ke dalam masyarakat. So persoalan saya, bagaimana, saya rasa 2 tahun lepas saya dan Ustaz Syari ada berjumpa dengan Datuk di ofis Datuk. So Datuk ada bagi tahu dalam proses untuk menulis macam tafsir, saya tak pasti
tafsir ataupun something yang berkaitan dengan apa nama, dengan syariat, dengan syariah. Okey, so soalan saya Datuk, bagaimana untuk kita membumikan Al-Quran? Sebab ada orang merasakan Quran ni susah, sukar dalam bahasa Arab. So dalam layman macam orang awam, bila nak aplikasikan apa yang disebutkan oleh Al-Quran ke dalam kehidupan, so bagaimana caranya kita nak melihat sebenarnya untuk aplikasikan Al-Quran sebenarnya tidak susah. Komen Datuk? Ya, saya telah menulis buku Syarah Main atau Minda Syariah Keuangan Islam, fokus kepada isu-isu keuangan. 3 tahun selepas itu, 2018, saya telah menulis buku yang bertajuk Membumikan Syariah, keluaran Telaga Biru dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Inggeris. Saya telah terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris bertajuk Syariah is Life. Ini satu buku yang saya rasa penting untuk memberi jawapan kepada yang ditanya oleh Dr. Azrul, dan juga mungkin menjadi satu silibus kalau boleh di universiti kerana memberikan satu takrifan syariah yang baru yang hidup dalam masyarakat. Saya bukan lagi memberikan tafsiran yang klasikal, misalnya syariah itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak dan juga berkaitan dengan hukum hakam. Itu satu takrifan yang terlalu umum dalam semua kitab-kitab fiqh yang kita baca, dan syariahnya dalam Muqaddimah ila Syariah. Jadi pelajar-pelajar kita ditanam idea tersebut, kita hafal sampai kita jadi PhD pun dia tak berubah takrifan tersebut. Saya rasa takrifan tersebut takrifan yang agak tidak cukup dan melengkapi. Saya telah berikan takrifan baru atau definisi baru. Syariah apa adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan akidah sebagai asas, akhlak sebagai budi bicara dan juga ketekunan kita, dan dengan hukum hakam, dan juga dengan polisi panduan kehidupan, the general policy. Jadi saya masukkan dengan polisi kehidupan tentang alam sekitar, tentang binatang, tentang serangga, tentang macam-macam yang menyusun, yang mengawal ekosistem kehidupan. Jadi saya kaitkan dengan kehidupan terus, sebab Islam diturunkan untuk menyusun ekosistem kehidupan. Itu yang kita ada sikit missing link. Jadi berdasarkan takrifan tersebut, ke buku saya ini menceritakan apakah ekosistem kehidupan. Bila kita baca Al-Quran, ayat tentang semayang ni tak sampai 100 kali. Ayatul solah, ayat tentang zakat dengan semayang tak sampai 100 kali, mungkin dalam 30 kali kurang, kalau saya ingat. Ayat tentang air ni 70 kali. Ayat tentang angkasa lepas, tentang benda-benda kehidupan seperti serangga, banyak kali. Kita ambil dengan air sudahlah kan. Air ni Allah sebut ulang. Air hujan, air telaga, air macam-macam bentuknya, air as-sahab, awan sebagainya masuk dalam tanah, kerana air itu adalah sumber kehidupan. Ini syariah. Kalaulah air tidak penting dalam Al-Quranul Karim, dia tak akan disebut mungkin sekali ya, cukup atau 2 kali. Tapi the fact that the Quran repeatedly mention about air, itu menunjukkan satu perkara penting. Yang saya sebutkan dalam buku Maqasid yang akan keluar ni, dalam dah siap pun. Oh, dah ada buku baru buku baru. Saya buat 3 tahun punya usaha, hampir dalam 700 muka surat. Saya relatekan dengan big data analytic. Saya tonjolkan bahawa Quran itu penuh dengan data, dan dia ada data yang utama ada tentang makanan, kesihatan, apalagi keadilan, air, ekosistem dan sebagainya. Jadi kita melihat kalau begitulah Islam yang dapat ditampilkan, orang akan dapat tengok Islam itu memang real, memang hidup dalam masyarakat. Jadi sebab itu saya mulakan sesi pada pagi ini dengan membuat kenyataan kita kena ubah cara fikir awal lagi. Al-Quran diturunkan untuk membina kehidupan di dunia, bukan di akhirat. Akhirat semuanya ayat pembalasan. Kita baca Al-Quran, ayat tentang akhirat semuanya pembalasan. Neraka, syurga, pembalasan sebagainya. Tapi ayat yang lebih banyak lagi ialah ayat tentang untuk membina kehidupan. Suratul An'am, Suratul Ankabut, Suratul Hujurat, ayat tentang adab, Suratul An-Nur tentang pakaian dan juga rumah. 2 perkara yang menutup aurat kita ada pakaian dengan cara yang baik, dan juga rumah kita. Disebut tentang adab dalam rumah. Rumah tu kena ada bilik, rumah tu kena ada tirai, rumah tu kena ada macam-macam
Itu surah An-Nur. An-Nur cahaya untuk menjaga kehidupan kita dengan terbaik. Kita masukkan aspek kehidupan dalam surah An-Nur. Walaupun ada hukum yang keras itu ada hukum sebahagian daripada syariah. Tapi situ ada polisi kehidupan, polisi pakaian yang cukup, yang menutupi aurat, dan juga polisi rumah yang ada privasi. Betul tak? Orang kata nak masuk rumah tertentu kena ketuk dan itu bahasa Quran yang simple. Quran bukan simple. Quran bagi bahasa yang dipahami pada masa tersebut. Mesejnya bukan simple. Very deep. Very deep. Tentang ada masanya, ada rumah yang design macam mana. Jadi Dr. Azrul, itulah kita nak bawa syariah untuk yang baru, kena tulis mula buku-buku syariah. Supaya lebih nampak kaitan dengan kehidupan, dengan ekosistem kehidupan. So kita ucapkan terima kasih kepada Datuk sebenarnya yang membuatkan usaha begini untuk memudahkan orang awam melihat syariah itu bukannya melangit, tetapi sebenarnya syariah membumi sebenarnya untuk kita faham, untuk kita jemahkan dalam kehidupan seharian kita. Baik Datuk, kita ada beberapa soalan daripada penonton kita. Ya. Baik. Okey, bagaimana mahu membaca banyak buku tanpa jemu? Baca buku yang pelbagai dalam masa yang sama. Jangan baca buku satu buku. Saya baca buku novel ini. Saya baca depan saya buku Harry Potter. Tahu Harry Potter? Okey. Saya ada buku Bank 1.0 Virtual Banking. Depan saya ni berbagai-bagai buku. Saya ada buku Izinkan Aku Berhijrah Hasan Suyud, buku kembara novel. Jadi pelbagaikan buku. Satu chapter, dua chapter, berhenti sekejap, pindah buku satu lagi. Jadi manusia cepat jemu. Pelbagaikan aktiviti kita. Okey, pelbagaikan. Tapi Datuk, satu buku tak, adakah Datuk akan baca habis ataupun macam mana? Saya akan cuba habiskan berdasarkan saya punya motivasi. Kalau buku-buku tentang management, motivation, saya akan habiskan sebab every word count. Every word tu penting dari segi makna dan juga dipanggil naratifnya. Tapi macam buku novel, kita tahu jalan ceritanya dan kita cuba lompat-lompat untuk dapatkan dia punya message yang disampaikan. Jadi kita pandai-pandailah memilih sebab saya membaca dengan tujuan pelbagai. Kita membaca dengan pelbagai tujuan. Jadi berdasarkan tujuan tersebut, kita kena perhatikan. Macam Harry Potter kena baca word by word sebab ada ketinggian bahasa yang cukup tinggi. The word are being selected to the best level of the author. Jadi kita appreciate. Jadi itulah saya rasa. Jadi yang jemu tu biasa, jangan bimbang. Saya pun jemu dan boring juga. Tapi tukar-tukarkan buku. Daripada buku Sombrero ni, daripada buku karangan Ramli dari segi thriller, jenayah dan sebagainya. Jadi it doesn't matter. Jangan malu untuk bertukar-tukar minat dan juga buku-buku yang ada. So, kena pelbagaikanlah buku itu Pelbagaikan. Okey, soalan kedua Datuk. Bagaimana mahu kekalkan tahap teruja melakukan sesuatu yang berulang-ulang? Yang berulang-ulang. Lakukan cara yang berbeza. Lakukan dengan nafas yang berbeza. Kita semayang pun. Kita semayang itu mungkin kita bawa ayat yang sama, mungkin tak akan mengujarkan kita. Wal asri inna a'tainakal kautsar. Kita baca surah ini tidak mengujarkan kita, sebab tu kena ada ayat-ayat baru. Ayat-ayat yang kita, walaupun 2-3 ayat yang baru kita baca akan berikan keterujaan dalam semayang kita. Kemudian dalam sujud dan rokok kita bawakan istihdar fenomena hari kiamat, kubur, balasan, betapa keringnya kita, betapa salahnya kita dengan ibu bapa, betapa salahnya kita dengan cikgu-cikgu kita, betapa salahnya kita dengan masyarakat. Kita membawa dimensi yang pelbagai dalam solat yang sama. Jadi perlukan kreativiti. Satu lagi display ilmu yang kurang masyarakat kita, motivasi. Yang kedua kreativiti. Kreativiti iman, kreativiti ilmu, kreativiti amal soleh, kreativiti menyampaikan perkara yang baik. Perlu dijadikan sebagai silibus dalam universiti, motivation and creativity ataupun innovative mindset di kalangan orang Islam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kreatifkan. Semayang pun kena kreatif. Masa, tempat, pakaian, keadaan dan juga apa yang kita nak masuk dalam kepala kita waktu nak takbiratul ihram, apa makna yang kita nak istihdarkan dalam hadirkan 40 minit hadirkan dalam diri kita. Okey, Datuk, soalan seterusnya. Sekarang nak masuk bulan Ramadan. Antara tilawah dengan tadabbur, iaitu faham, yang mana satu yang perlu kita utamakan?
Tidak ada yang lebih utama berdasarkan kemampuan kita dan juga selera kita masing-masing. Ada yang tidak boleh tadabbur. Dia tidak boleh tadabbur, tak tahu bahasa Arab, dia baca pun tak, dia baca saja. Sebab baca itu akan berikan dimensi yang baru, yang di luar kita punya kotak minda kita. Allah akan campakkan dimensi berdasarkan pembacaan. Jadi jangan ambil pendekatan tadabbur yang penting pada tilawah yang penting pada tadabbur. Maksudnya tu ada dosnya yang tersendiri. Biarlah Allah tentukan di manakah yang lebih baik dengan kita. Kalau kita rasa tadabbur penting, banyakkan tadabbur, kurangkan pembacaan. Kalau kita rasa tadabbur tu susah nak faham, malah menjadikan kita tak nak baca Al-Quran, bahaya. Baca Al-Quran ulang-ulang kali, doesn't matter, sebab dalam setiap bacaan itu ada ilmu dan juga ada suntikan-suntikan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah Allah menentukan rezeki kita masing-masing Al-Quran ini, kita yang bukan menentukan. Jadi tidak ada lebih penting, lakulah apa yang dia suka, yang lebih banyak, ada akan ilham. Bila masa sampai, dia akan berikan kita jalan. Aku dah banyak baca, mungkin tahun depan aku nak tadabbur, atau 5 tahun lagi aku nak lebih pada hafalan, bukannya pembacaan ataupun tadabbur. Atau aku nak menulis, aku tak baca, aku tak tadabbur, aku tak hafal, aku nak menulis satu surah Al-Fatihah atau Al-Asri. Jadi tidak ada halangan dari segi penekanan pada Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Okey, soalan seterusnya, social media, mudarat atau manfaat? Social media satu teknologi yang paling bijaksana, yang merupakan perkara yang dunia tidak pernah lihat sebelum ini. Bagi saya, dia merupakan satu perkara yang paling manfaat, yang merupakan, kalau kita namakan 8 wonders of the world lah. Satu perkara ajaib dunia yang ke-8. Tetapi malangnya salah guna dalam masyarakat. Bagi saya dia paling manfaat, dia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut dalam buku saya, social media, IT, teknologi adalah anugerah Allah supaya manusia Muslim ini dapat berkomunikasi. Tidak ada sempadan. Dulu nak drama tak boleh sempadan, masuk sempadan TV kawal, media kawal. Sekarang ni nak drama tentang Al-Quran, tekan saja FB Live, boom, satu dunia keluar. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Rusia boleh. Jadi bagi saya satu anugerah. Saya tidak pernah melihat social media jahat dan menjahanamkan. Yang jahanam itu adalah manusia, bukan teknologi social media. Mungkin soalan yang terakhir, Datuk. Pelajar-pelajar kita yang sedang berada di hostel sekarang ni, apa nasihat Datuk kepada mereka? Mereka berada dalam keadaan yang tertekan, yang jauh daripada keluarga, tidak mempunyai makanan yang mungkin yang biasa, mungkin jemu dan sebagainya. Satu perkara yang sukar dihadapi, kita minta mereka bersabar, dan kalau mereka perlukan apa-apa yang perlukan, beritahu kepada pihak universiti. Macam di UAE sendiri, saya sebagai presiden createkan satu grup untuk melihat isu-isu mereka, keprihatinan mereka memerlukan, katakan buku-buku novel yang diedarkan setiap minggu, kita boleh edarkan. Mereka memerlukan satu permainan yang baru, kita boleh createkan permainan baru yang tidak memudaratkan. Jadi mereka perlukan satu coaching ataupun satu mentoring yang special seorang profesor, kita boleh adakan tentang Quran, hadis, IT sebagainya. Jadi keluarkan apa yang anda nak, apa yang anda perlukan kepada pihak tertentu, dan pihak pengurusan UAE ke universiti awam yang lain ke perlu mengambil pendekatan untuk menyantuni mereka tetamu yang berada di asrama. Kita sebagai pentadbir, daripada presiden, rektor sampai dekan, kita bukan duduk rumah diam-diam, kita bukan makan angin, kita bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak kita, putera dan puteri di asrama diberikan sebaik mungkin layanan yang diperlukan, sama ada bahan macam baru, sama ada coaching, sama nak bercakap, mungkin bercakap dengan dekan, mungkin bercakap dengan rektor, mungkin bercakap dengan sesi presiden. Kenapa tidak buat satu sesi yang terbuka setiap minggu, setiap kali. Jadi perkara ini perlukan kreativiti. Saya sebut tadi, motivasi dengan kreativiti. So let it be creative untuk be connected, and so that people can communicate with each other, dan make sure that the whole period ini period yang tidak membosankan. Ada sikit-sikit lah memang ada kebosanan, tak dapat diberikan. We have to be truth, to be fair with them, but we need to
upgrade dia punya level of semangat juang untuk berada dalam keadaan yang cukup sukar dalam asrama-asrama di seluruh Malaysia. Jadi pihak pengurusan mesti kreatif untuk menyantuni mereka sebaik mungkin. Okey tu, itu dari sudut kita yang boleh bagi offer kepada pelajar. Kalau pelajar itu sendiri, apa yang dia boleh lakukan? Sebab sekarang ni masalah yang kita selalu dengar di social media dan juga dalam media-media yang lain berkenaan dengan mental health. Ya, sebab tu mereka perlu bercakap, mereka perlu ada saluran untuk bercakap. Kenapa tidak ada satu program sebegini setiap hari dengan rektor, dengan presiden, saya boleh turun ke Padang melalui online, satu Zoom teknologi. Kita bercakap tentang pengalaman bekerja, belajar. Mungkin zaman sekarang ni cakap bagaimana nak jadi seorang pemohon pekerja yang ke depan. Jadi kita sediakan cara pemikiran untuk mencari kerja. Berikan keterujaan sekarang. Berikan hormon keterujaan. Jadi perlukan kreativiti. Someone has to think about this. Student, di kalangan mereka ada leader. Mereka boleh berkomunikasi dan pastikan mereka boleh melakukan yang terbaik. Kalau ada mental stress, sebab mereka terkurung, memang akan berlaku mental stress. Sebab tu kena ada komunikasi yang berterusan, kena ada hubungan yang berterusan, kena ada satu contohnya kita katakan satu perkara yang hiburan diberikan kepada mereka secara online. Kita hantar buku-buku yang berbentuk novel, kita buat macam competition untuk mereka membuat competition ilmiah, competition untuk design dan sebagainya. Jadi I think a lot more to be done, not by them but also by the administrators, pentadbir universiti yang prihatin dengan masalah pelajar. Okey, soalan yang terakhir mungkin Dato'. Dalam tempoh PKP ni kita tengok dalam statistik Dato', laman web pornografi meningkat secara mendadak. Tu apa nasihat Dato' untuk semua masyarakat Malaysia khususnya? Ini satu perkara yang malang. Mereka mencari jalan mudah untuk membunuh kebosanan mereka. Ini satu bahan yang cukup hitam, yang cukup jijik, yang tidak sepatutnya dilanggani oleh kita. Takut-takut anak-anak muda kita masih remaja pun sudah terlibat. Mungkin pihak kerajaan Malaysia juga perlu mengambil tindakan yang lebih serius dalam melanggani ataupun menggunakan sekatan. Macam saya di Dubai, di Timur Tengah, mereka ada satu software yang boleh menahan sebarang internet punya media konten yang ada unsur pornografi, yang ada unsur yang tidak baik. Jadi kenapa kita khusus dalam keadaan PKP ini, bila mana tumpuan masa yang banyak di rumah dalam bilik masing-masing, mungkin pihak kerajaan saya rasakan dengan izin saya cadangkan supaya dilakukan satu proses penghalang kepada elemen-elemen pornografi, paling tidak sepanjang musim PKP ini. Kalau boleh selama-lamanya, tapi kalau nak raikan freedom of media sebagainya, itu terpulang. Tapi peringkat ini peringkat yang manusia tidak ada kerja yang banyak. Inilah proses syaitan akan datang memisik pada hati-hati mereka. Masa banyak melapang, tidak ada pengawalan daripada sekolah, daripada ibu bapa mungkin. Jadi timbullah isu keterlibatan ramai rakyat Malaysia dalam isu-isu yang negatif seperti pornografi dan seumpamanya, agak malang. Okey, alhamdulillah Datuk, hampir sejam kita bersiaran secara langsung dan sebenarnya banyak lagi kita nak korek daripada Datuk ni sebenarnya, tapi masa telah mencuri kita dan mungkin Datuk